Okey, untuk soalan real exam practice set B ni, kita ada beberapa soalan, jadi saya akan terangkan satu persatu. Kita mulakan dengan soalan yang pertama, soalan reaction kinetik 1A, 1B dan juga 1C. Okey, untuk part yang pertama saya akan terangkan 1A. Okey, untuk 1A ni kalau pelajar baca, soalan ni dah bagi satu equation dan soalan dah bagi pasal mengenai rate. Okey, jadi persoalan sekarang ni ditanya write rate differential equation. Bermaksud kat sini kita kena pelajar kena tulis iaitu soalan yang berkisarkan differential rate equation d over dt. Jadi untuk d over dt seperti yang saya terangkan hari itu, macam mana kita nak writing untuk differential rate equation ni, berdasarkan kita punya equation, pelajar kena tahu bahawa kita ada reactant. Di depan ni nama dia reactant dan dekat belakang ini nama dia produk. Jadi untuk reactant, bila kita akan gunakannya dia akan makin berkurang, dan kalau produk bila terhasil dia akan makin bertambah. Jadi bila kita nak buat differential rate equation, pastikan yang pertama yang very important adalah penulisan differential rate wajib ada perkataan RATE. Pertama kan ada rate sama dengan, sebab rate antara reactant dan juga rate dengan produk adalah sama dalam satu equation. Sebab tu hubungan dia rate sama dengan, kalau kita nak buat reactant, ingat reactant simbol dia berkurang. Kalau kita hati-hati dekat dia punya coefficient, coefficient dia hati-hati, ada 4, ada 3, ada 2 dan ada 6. Jadi kat sini bermaksud nanti fraction untuk differential ini, pelajar kena tulis fraction dia lah, berapa nilai dia. Okey, kalau reactant ingat kena letak 1 negatif 1/4. Okey, penguraian terhadap masa iaitu amonia. Dan yang kedua, pelajar boleh sama juga dengan oksigen pun sama, berkurang sebanyak 1/3 d over dt terhadap oksigen. Dan satu lagi, pelajar boleh buat equal to, kalau produk iaitu bertambah sebanyak 1/2 d ammonia per dt. Dan satu lagi, nitrogen gas. Dan satu lagi adalah water sama juga positif 1/6 d per dt untuk water molecule. Okey, itu cara untuk penulisan rate differential equation. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia kata calculate the rate of water formation. Soalan ni nak kira berapakah rate untuk water formation. Kalau soalan bagi berkaitan dengan nitrogen gas dengan nilai rate dia sama dengan 0.72. Jadi berdasarkan differential rate, kita nak iaitu maklumat water formation. Water formation pelajar bulatkan di manakah water punya formation. Satu lagi dia bagi maklumat mengenai nitrogen gas. Nitrogen gas kita dah ada kat sini. Okey, jadi kita akan bandingkan antara yang dibagi nitrogen dengan apa yang soalan nak, iaitu mengenai water. Jadi apa pelajar kena buat? Pelajar keluarkan maklumat iaitu differential rate untuk nitrogen, tulis balik iaitu positif 1/2 d over dt untuk nitrogen gas, sama juga dengan water sama dengan positif 1/6 d over dt untuk water molecule. Jadi kat sini apa maklumat dia bagi? Dia bagi maklumat mengenai nitrogen gas 0.72. Untuk selesaikan masalah ini, pelajar abaikan saja simbol-simbol yang ada di depan differential rate ni, sama ada positif ataupun negatif, jangan kacau. Kekalkan simbol ini berada pada dia punya bahan, sama ada reactant ataupun dia punya produk. Biarkan kekal dia. Kita hanya bergerak nombor-nombor sahaja. Yang bergerak hanyalah nombor-nombor sahaja
simbol itu kekalkan. Jadi kat sini dia bagi maklumat mengenai nitrogen gas 0.72. 0.72 ni bermaksud nilai DDT untuk nitrogen gas 0.72. Jadi kita tulis balik dalam kita punya equation positif. Kita simbol ni biar letak dekat DDT, iaitu 1/2. Okey, DDT nitrogen positif ni kita gantikan iaitu positif DDT untuk nitrogen. Nanti kita akan masukkan value dia. Okey, sama juga 1/6, kita keluarkan 1/6. Kita bracketkan untuk positif negatif duduk dalam bracket. Supaya kita tak keliru. Di manakah dia punya pergerakan nanti. Okey, jadi bila dah selesai, barulah kita gantikan nilai yang dia bagi 0.72 ke dalam kita punya bracket besar ni. Ikutlah soalan tu bagi positif ke negatif ke, kita ganti saja ke dalam kita punya yang bracket ni. Okey, dekat sini kita gantikan 1/2 nilai untuk nitrogen punya formation 0.72. Okey, 1/6 ni kita akan bergerak ke sana. Kita akan bergerak ke 1/2 ni. Bila kita bergerak ke 1/2, dia akan dapat 6/2. Okey, jadi sepadam 1/2 ni jadi 6/2. Okey, dan apa akan berlaku? Tinggallah kat sini positif, iaitu formation untuk water molecule di orbity terhadap water. Jadi bila kita solve dia punya problem, kita akan dapat value untuk water punya formation sebanyak 2.16. Jangan lupa unit untuk rate. Rate sentiasa unit dia sama dengan ms-1. Hati-hati dengan unit dan hati-hati dengan simbol positif. Dan jawapan kita, pastikan jawapan final ni mesti sentiasa positif. Kalau pelajar dapat negatif, bermaksud pengiraan pelajar salah sebab pelajar telah menggerakkan simbol negatif kepada value. Ingat, simbol negatif, simbol positif jangan bergerak. Simbol positif dengan negatif biar berada dalam kurungan. Yang bergerak hanyalah nombor-nombor fraction sahaja. Okey, itu untuk soalan yang kedua. Kita pergi soalan yang ketiga. Soalan ketiga ditanya state relationship, hubungan antara water formation dengan oxygen punya consumption. Okey, untuk awak tengok kat sini maklumat water. Kalau tengok berdasarkan equation ni, maklumat water, kita tengok water adalah 6H2O. Okey, water sama dengan 6H2O. Kalau tengok dekat oksigen, dia ada 3O2. 3O2 dan juga ada 6H2O. Bermaksud kat sini, untuk rate water adalah double daripada rate oksigen. 2 kali ganda. Water ni 2 kali ganda rate dia compare dengan oksigen. Jadi pelajar boleh tulis jawapan dia, rate of water formation is double than the rate of oxygen. Jadi kita tengok jawapan dia untuk soalan ini. Okey, so tengok skema dia. Yang pertama, cara penulisan differential rate seperti yang saya ajar, pastikan ada rate dan juga pastikan ada simbol negatif untuk reactant dan positif untuk produk. Dan kita comparekan, ingat nilai yang dia bagi tu bermaksud D over DT, sama dia positif ke dia negatif ke, abaikan sahaja sebab nilai ni mesti sentiasa positif. Dan kita masukkan kita punya ke dalam square given dan juga apa yang soalan nak, dan pastikan jawapan final tu mesti keadaan dia mesti positif. Okey, tu untuk nombor 2. Untuk nombor 3, rate untuk water formation double, 2 kali ganda daripada oksigen, rate of oxygen. Okey, tu untuk soalan nombor 1. Okey, kita proceed kepada soalan nombor 2. Nombor 1B. 1B juga soalan mengenai reaction kinetic. Okey, soalan 1B ini berkisahkan soalan mengenai initial rate method.
Okey, initial rate method yang dibagi dalam soalan ini yang dibekalkan ada, kalau pelajar baca balik soalan ni, dia ada dua reaktan. So kita ada nitrogen oxide, satu lagi kita ada hydrogen gas. Kita ada nitrogen monoxide gas dan juga kita ada hydrogen gas sebagai reaktan. Dan dia bagi initial rate. Dia dah bagi siap-siap initial rate. So ada 3 eksperimen, ni menggunakan kaedah eksperimental. Jadi untuk soalan ni dia akan tanya pelbagai bentuk. Sama ada dia akan tanya tulis rate law, tulis rate equation, tentukan order untuk NO, berapakah order untuk H2, berapakah overall order, cari rate constant K. Ni soalan initial rate method. Okey. Jadi soalan ini dia minta specific order operation. Pertama soalan dia tanya apakah order untuk NO dan juga order untuk H2. Dan soalan kedua, write rate equation. Rate equation ni ataupun dalam bahasa lainnya dia kata tulis rate law. Okey, jadi yang pertama kita nak tulis dulu general untuk rate law yang melibatkan dua reaktan ini. Okey, memandangkan kita ada dua reaktan. Bila ada dua reaktan, bila kita tulis rate equation ataupun rate law, jadi kita akan tulis rate sama juga K, iaitu rate constant. Bila ada dua reaktan, bermaksud kita akan ada dua bracket, iaitu bracket untuk nitrogen monoxide, satu lagi kita ada bracket untuk hydrogen gas. Okey, soalan ni tak mention pun berapakah order untuk nitrogen monoxide dan juga hydrogen gas. Jadi pelajar boleh label lah X dengan Y. Jadi anda kata kita ada tiga reaktan, bermaksud ada tiga bracket X, Y, Z. Itu anda kata soalan bagi tiga reaktan. Kalau anda bagi satu reaktan, buat satu saja bracket. Okey. Dah settle soalan macam ni. Okey, apa kita nak cari yang pertama? Kita nak tahu rate law ada masalah. Kenapa? Sebab tak tahu berapakah value untuk X order untuk NO dan berapa order untuk Y untuk dapatkan order untuk hydrogen. Jadi yang sepesan itu, anda kata kita ada dua order macam ni. Pelajar, cara untuk kita tulis, pelajar bagi kepada dua kawasan. Satu, kita nak cari order untuk X, iaitu kita nak cari mengenai nitrogen monoxide NOx. Satu lagi kita cari untuk hydrogen gas H2Y. Yang ni nak cari order untuk Y, berapakah order untuk Y, dan yang ni nak cari berapakah order untuk X. Jadi kat sini untuk dapatkan berapa order untuk NO, jadi kita akan tengok dekat kotak NO. Kalau nak cari order untuk hidrogen, kita cari pula dekat kotak untuk hidrogen. Okey. Okey. Kita ambil yang pertama. Yang pertama kita nak dapatkan maklumat berapakah order untuk hidrogen. Okey, kalau nak dapatkan maklumat untuk hidrogen, kita cari NO yang sama. Nak dapatkan maklumat hidrogen punya order, kena cari NO yang sama. Jadi NO yang sama dalam soalan ini adalah nombor 2 dan nombor 1. Jadi pelajar bolehlah buat eksperimen 2 bagi dengan eksperimen 1. Lepas ni saya akan tunjuk jawapan dia. Okey, untuk cari pula NO. Kalau pelajar nak cari pula mengenai order untuk NO, bermaksud kena cari H2 yang sama. Tapi untuk soalan macam ni, dia tak bagi pun NO sama. Okey, kalau dia tak bagi macam ni, jadi kita boleh pilih mana-mana eksperimen. Dan soalan ni sedikit label moderate, sikit sederhana. Sebab dia menguji kita, kita kena gabungkan order yang kita dapat dekat H2 ni, kita terus ganti dekat kita punya nilai nanti. Jadi pelajar boleh pilih lah, sama ada nak bagi 3 bagi 2 ke 2 bagi 1 ke, tak kisah mana-mana. Tapi kita kena gantikan order yang dah dapat tadi masuk balik dekat NO punya order. Nanti saya akan tunjuk cara dia. Okey, memandangkan kita hanya dapat secara directnya nak cari order hidrogen, jadi kita bagilah 2 bagi 1. Jadi kita tengoklah jawapan untuk kita punya skema answer ni. Okey, jadi kalau awak tengok sini yang seperti tadi saya kata ni, nak dapatkan H2 punya order. Okey, yang ni nak dapatkan maklumat untuk H2 punya order, iaitu sudah label tadi dengan Y. Jadi bila kita 2 bagi 1, kita cancelkan K sama, kita cancelkan yang constant 2 dengan 1 sama.
kita akan dapat order untuk Y iaitu first. Jadi pelajar wajib tulis perkataan first order respect kepada hidrogen ataupun order untuk hidrogen first order. Ada perkataan first order. Okey, untuk dapatkan maklumat NO punya order iaitu kita letak X tadi. Jadi kat sini kita tak tahu, tak ada constant. Tak ada yang constant. Pelajar boleh pilih sama ada 3 bagi 2 ataupun 2 bagi 1, mana-mana boleh, ataupun 3 bagi 1 pun boleh. Tapi pelajar kena gantikan siap-siap order kita dapat tadi iaitu hidrogen. Kita ganti siap-siap dengan first order. Jadi soalan ni tak boleh cancel atas bawah sebab tak sama dia punya nilai dia. Jadi tapi kita boleh gantikan dengan simbol Y ni, yang Y kita dapat tadi, kita boleh gantikan dengan first order. Jadi soalan ni kita cari satu benda yang ada maklumat, kita masukkan kepada yang nak cari yang complicated tadi. Jadi kat sini pertama kena dulu cari H2. Tak boleh cari lagi NO kena cari yang kedua, menyusul kemudian. Jadi soalan ni kalau ikut biasa kita boleh cari sama ada nak cari H2 dahulu ataupun NO dahulu. Sekarang dia complicated sikit. Cumanya kita selesai dulu H2, dapat order H2, kita gantikan dalam rate law, masukkan nilai untuk order first order untuk H2, baru kita dapat maklumat mengenai NO punya order. Okey, dalam soalan ni order dia akan dapat dalam bentuk fraction 5/2. Jadi order dia respect kepada 2.5 ataupun 5/2. Jadi bila kita tulis balik rate equation ataupun rate law dia, jadi rate law sama juga dengan iaitu NO kita akan dapat 2.5 order. Untuk hidrogen kita dapat first order. Sama ada tulis first order pun boleh, tak tulis first order pun boleh. Okey, tu untuk rate equation ataupun rate law. Kalau soalan minta berapakah overall order, tambahkan saja 1 dengan 2.5, overall dia akan dapat 3.5 order. Okey, tu untuk soalan nombor 1B mengenai initial rate method. Okey, initial rate method ni soalan akan tanya mengenai order of reaction, mengenai cara penulisan rate law ataupun equation. Satu lagi, cari value untuk rate constant K. Okey, tu untuk B. Okey, untuk soalan 1C ni, soalan terakhir, soalan mengenai reaction kinetik. Soalan kali ni berkenaan dengan pengiraan activation energy ataupun simbol dia adalah EA. EA tu bermaksud minimum energy required to initiate our chemical reaction. Tenaga yang paling minimum untuk memulakan tindak balas. Okey, jadi untuk pengiraan activation energy ni, EA ni, kita akan menggunakan formula yang bernama Arrhenius equation. Dalam Arrhenius equation dia dah combine. Bila soalan ada dua temperature, dia dah combine satu formula Arrhenius, iaitu kita akan menggunakan ln K1 bagi dengan K2, kita akan sama dengan EA over dengan R, iaitu dan 1/T2 tolak dengan 1/T1. Okey, 1/T1 satu lagi kita kena bahagi dengan 1/T1. Bermaksud soalan ni akan bagi 2 rate constant dan juga dia akan bagi 2 temperature. Ni nama dia rate constant, dia akan bagi rate constant, 2 rate constant, K1, K2 tu rate constant, dan satu lagi dia akan bagi 2 temperature. T1 dengan T2 tu maksud dia temperature Okey, cuma untuk temperature ni, temperature yang dibagi ni, pelajar kena tukarkan kepada unit Kelvin. Tukarkan kepada Kelvin dengan cara tambah dengan 273.15 ataupun 273. Kalau ikut skema ni dia tambah dengan 273.15. Okey, tukar temperature kepada 273.15 nak dapatkan Kelvin punya unit. Okey, kenapa Kelvin? Sebab unit EA ni unit dia Kelvin EA ni nanti awak akan kira dapat unit Joule. Okey, unit dia Joule jadi kalau soalan dia bagi kilojoule per mol, contoh soalan bagi kilojoule per mol, lepas tu dia minta kira temperature, bermaksud pelajar kena nak masuk dalam formula EA ni mesti tukarkan KJ ni kepada J dulu. Bila tukar pada J baru boleh ganti dalam EA. Tu kalau nak guna EA.
Kalau nak guna EA secara formula, EA ni adalah unit joule. EA adalah unit joule. Kalau soalan bagi kilojoule per mol, tukar dulu pada joule, masuk dalam formula EA. Okey. Kita tengok. Okey, jadi untuk formula ni sebenarnya ada dua formula. Satu K2 bagi K1, satu lagi K1 bagi K2. Okey, kalau pelajar tengok dekat buku itu ada K2 bagi K1 tu, sebab dia ada satu lagi ada negatif kat depan tu. Kalau ada negatif AA over R tu, mungkin K2 bagi K1. Yang ni K1 bagi K2. Tengok balik formula ni, ada beza. Satu formula yang ada negatif AA over R, K2 bagi K1. Satu lagi yang tak ada negatif ni, macam ni. Yang ni tak ada negatif AA over R, iaitu K1 bagi K2. Pastikan nak guna dua-dua boleh. Cuma hati-hati yang mana bagi mana dan sama ada negatif ataupun positif untuk EA over R. Okey, untuk R adalah 8.314. Okey, kita tengok kepada langkah pengiraan dia. Okey, untuk solving problem ni, seperti yang saya beritahu tadi, untuk formula Arrhenius yang melibatkan dua temperature dan juga dua rate constant, kita masukkan saja nilai. Dan final answer nanti pelajar akan dapat unit untuk EA adalah joule. Joule. Bila soalan minta kilojoule per mol, kita kena bagi dengan 1000. So kita akan dapat kilojoule per mol. Okey, ni formula untuk Arrhenius. Hati-hatilah, temperature kena tukar pada Kelvin. R kita iaitu constant, kita punya constant iaitu 8.314. K1 K2 tu pelajar pastikan pasangan tu betul. Kalau sini T1, yang ni K1. Kalau sini T2, yang ni K2. Pastikan kedudukan pasangan itu betul lah. Jangan bagi salah sebab nak masukkan dalam formula Arrhenius, kena betul dia punya pasangan dia. Okey, itu saja untuk question number 1.